Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Sekilas Fakta 26 Ogos 2020 bersama saya Syazwana Ami. Debat mengenai kontrak kerajaan yang diberikan tanpa tender terbuka berlanjutan hingga hari ketiga dengan kini beralih ke arah sama ada Pakatan Harapan melanggar manifestonya atau tidak. Timbalan Menteri Kewangan 1 Abdul Rahim Bakri hari ini mengakui isu rundingan terus bukan satu masalah, namun ia bercanggah dengan manifesto pilihan raya Pakatan Harapan. Pada pandangan saya ialah runding terus itu bukanlah sesuatu yang memang dibenarkan dalam kaedah perolehan kita. Cumanya ialah kerana Pakatan Harapan telah memasukkan dalam manifestonya untuk memastikan bahawa tidak ada runding terus lagi. Dan mereka mencanangkan tentang janji dicapati, manifesto janji dicapati. Isu manifesto Pakatan Harapan tidak ada runding terus. Waktu lompat dulu tak baca ke? Dan mereka juga kononnya mengamalkan CAT ataupun Clean Accountability dan juga transparansi. Tetapi nampaknya dalam isu ini tidak begitu kelihatan. Terima kasih Yang Berhormat. Bagaimanapun menurut janji 23 Manifesto PRU ke-14, PH menyatakan sistem tender terbuka akan digunakan dengan meluas dan telus terutama untuk projek-projek besar. Setakat ini Putrajaya masih belum mendedahkan senarai 101 projek bernilai 6.6 bilion ringgit yang dimaksudkan, walaupun ahli-ahli Parlimen Pakatan Harapan mendesak kerajaan untuk berbuat demikian. Sementara itu, bekas Menteri Keuangan Lim Guang Eng meminta SPRM bersikap adil ketika menjalankan siasatan ke atas 101 projek rundingan terus di bawah kerajaan Pakatan Harapan. Why are you only investigating Pakatan Harapan but not Perikatan Nasional and Barisan Nasional when they involved direct award projects? So this is what we say again a masalah antara dua darjat. What happened to the Minister Khairuddin is also happening in every instance, even on this case. Investigation must be done fairly and professionally. Sebelumnya, Lim mengakui Pakatan Harapan mengamalkan sistem tender terbuka namun hanya diberi kepada projek-projek tertentu. Oleh sebab itu, peratusan projek rundingan terus yang didedahkan Menteri Keuangan Tengku Zafrul Tengku Abdul Aziz baru-baru ini hanya 1.4% daripada nilai keseluruhan perolehan di bawah PH. Dua rang undang-undang iaitu berkaitan penjawatan Perdana Menteri dan rang undang-undang Suruhanjaya Bebas Aduan dan Salah Laku Polis IPCMC ditarik balik daripada dibentangkan untuk bacaan kali kedua hari ini. Saya mohon untuk menarik balik DR 42/2019 Rang Undang-Undang Perlembagaan Pindaan Nombor 2 2019 dan juga DR 25/2019 Rang Undang-Undang Suruhanjaya Bebas Aduan Salah Laku Polis 2019 seperti yang tertera di nombor 6 dan nombor 7 dalam aturan urusan mesyuarat pada hari ini. Melalui pindaan yang dicadangkan sebelum ini, seseorang ahli Dewan Rakyat tidak boleh dilantik sebagai Perdana Menteri jika pernah memegang jawatan itu bagi tempoh 2 penggal Parlimen. Sementara itu, Taqiyuddin pada 19 Ogos lepas berkata, kerajaan memutuskan untuk menarik balik rang undang-undang IPCMC 2019 susulan mendapat bantahan daripada pelbagai pihak dan akan digantikan dengan rang undang-undang baru. Ketua Pemuda Bersatu yang baru dilantik Wan Ahmad Faizal Wan Ahmad Kamal hari ini mengulangi bahawa sayap partinya itu mahu sekolah vernakular diberhentikan secara berperingkat. Dalam satu kenyataan, Timbalan Menteri Belia dan Sukan itu berkata, walaupun Akta Pendidikan 1996 tidak membenarkan Menteri Pendidikan untuk menghapuskan sekolah-sekolah tersebut, kerajaan perlu memberi perhatian kepada persepsi negatif bahawa sekolah vernakular kononnya gagal melahirkan pelajar yang patriotik.
Wan Faizal merujuk kepada jawapan Menteri Perpaduan Halimah Muhammad Sadiq di Parlimen semalam jika beliau bersetuju bahawa sekolah vernakular merupakan halangan kepada perpaduan antara kaum. Halimah tidak memberikan jawapan langsung. Sebaliknya menegaskan bahawa semua pelajar mesti menjunjung rukun negara untuk mencapai perpaduan. Merujuk kepada perkara ini secara khusus, Wan Faizal mengatakan bahawa pendirian menteri itu salah kerana belia Malaysia perlu bersatu melalui bahasa kebangsaan seperti dituntut Artikel 152 Perlembagaan Persekutuan. Artikel 152(1) dan (1)(a) mengatakan bahasa Melayu merupakan bahasa kebangsaan dengan syarat tiada seorang pun boleh dilarang atau dihalang daripada menggunakan apa-apa bahasa lain. Malaysia merekodkan 6 lagi kes baru COVID-19 setakat tengah hari tadi menjadikan jumlah kumulatif adalah sebanyak 9,291 kes. Menurut Kementerian Kesihatan, daripada 6 kes baru itu, 1 kes adalah kes import yang telah mendapat jangkitan di Singapura yang melibatkan bukan warga negara. Kesemua 5 kes penularan di dalam negara adalah di kalangan warga negara Malaysia di Kedah, 3 kes dikesan di kluster Tawau. Tiada pertambahan kes kematian dilaporkan menjadikan jumlah korban kekal 125. Jumlah kumulatif kes yang telah pulih sepenuhnya dari COVID-19 adalah sebanyak 8,978 kes, termasuk 7 kes baru hari ini. Sementara itu, KKM turut mengumumkan 2 kluster tamat hari ini, iaitu kluster Bukit Tiram Johor dan kluster Mambung Sarawak. Mantan Menteri Kanan Rafidah Aziz menyuarakan sokongannya kepada rancangan Syed Saddiq Syed Abdul Rahman untuk memecahkan dominasi ahli-ahli politik veteran. Rafidah yang pernah diberi julukan wanita besi itu berkata kepada Malaysia kini, negara patut beralih daripada amalan politik yang memfokuskan pengelasan tertentu seperti kaum, agama dan jantina. Menurut Rafidah, politik adalah berkisar tentang penaiktarafan untuk semua pihak, baik dalam peluang ekonomi, pendidikan dan kesejahteraan sosioekonomi. Syed Saddiq mencuri perhatian apabila dia tidak menyertai pejuang iaitu Parti Baru Dr. Mahathir Mohamad yang berasaskan Melayu meskipun merupakan penyokong tegar bekas Perdana Menteri itu. Bekas Menteri Belia dan Sukan itu kemudian mendedahkan sedang mengusahakan satu gerakan anak muda dengan memetik contoh Parti Future Forward di Thailand dan On March di Perancis. Baiklah, sekian sahaja daripada saya, Syazwana Amir, untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.